Dosa besar yang ke-13, makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim. Kita kena tengok siapakah anak yatim. Ni kita ni salah faham. Setengah orang tu besar, janggut dah. Ini anak yatim ni ustaz, ayah dia mati. Kalau kira lagu tu yatim belaka pok kita ni. Tidak yatim belaka ni. Yatim semua. Al-yatim allazi mata aba'uhum qabla al-bulugh. Anak yatim itu iaitulah orang anak yang bapa dia meninggal sebelum dia balik. Budak ni kanak-kanak tak balik lagi, ayah dia mati. Maka itu dia panggil anak yatim. Tak kira lah sama ada dia laki-laki atau perempuan, maka orang tu tarahnya anak yatim. Kaya ke miskin, tak kira. Sebab anak yatim ni orang tak ada ayah, ayah dia mati. Tak kira lagi dia miskin ke kaya. Ada kalanya dia ni anak yatim. Pasal itulah kadang-kadang kita lebih kepada semangat. Dia kata ini anak yatim kena bantu. Betul. Bantu dari sudut apa? Bukan semua duit zakat boleh diberi kepada mereka kerana dia ni orang kaya. Ada setengah anak yatim kaya, mak ayah dia jutawan, dia mati, mak ayah dia mati, dia boleh 5 juta contohnya pesaka. Ini anak yatim tapi yatim kaya. Jadi anak yatim duduk di mana? Duduk di tak ada ayah. Ayah mati sebelum daripada dia balik. Setara mana dosa dia? Kita tengok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim dengan cara kejam. Makan harta anak yatim dengan cara kejam, zalim, tidak benar. Apa dapat? Maka sebenarnya mereka itu sama dengan memasukkan api ke dalam perutnya. Siapa nak buah api dalam perut, makan harta anak yatim. Dan mereka akan masukin neraka yang bernyala-nyala, wal-iyazubillah. Hari ini dalam bab anak yatim, ayat ini perlu dibaca. Tuan-tuan boleh bawa balik ayat ni, cerita ni berilah kepada orang-orang yang terlibat dengan benda ni. Baru yang anak dapat satu keluarga datang mari rumah. Dia kata, ustaz saya nak mengadu hal. Kata mengadu apa? Dia ni isteri kedua. Ayah dia ni, ayah budak ni ada isteri yang pertama dulu mati, anak besar-besar belaka. Bila ayah dia mati, dia ambil semua harta benda. Adik-adik yang kecil-kecil ni, mak tiri tak berani nak lawan, maka dia berilah apa-apa yang ada, begitu je lah. Rumah awak duduk lah. Ini kata ayah ambil lah. Tapi harta dia, bangunan, tanah, segerang kena tanah, awak lagi semua. Kata nak buat macam mana ni ustaz? Nak buat macam mana? Orang kalau sudah tidak ada iman dalam hati dia, dia sanggup rampas harta. Adik dia ke siapa dia kena ingat. Anak dia kecil ke besar, baru beranak, duduk dalam perut mak, belum keluar lagi. Kalau ayah dia mati, maka harta yang ditinggal oleh bapa itu adalah harta pusaka. Harta apa tu? Harta pusaka. Wajib kita kena beri kepada orang yang berhak di kalangan anak dia. Tak kira lah mak yang keberapa pun, asal ke budak ni ben dia. Yang mati ni contohnya nama Muhammad. Muhammad ni takdir Allah Ta'alanya, dia kahwin 10 orang bini. Bini yang pertama ada 5 orang anak, yang kedua 3 orang, yang ketiga 2 orang, yang keempat tak ada anak saja, yang kelima bercerai-cerai lah. Dia Islam bagi 4. Contohnya bercerai ni anak dia tahu mana. Bila mati 50 orang anak mari satu bas mari. Kami ni semua anak arwah ni belaka. Maka semua anak dia itu berhak menerima harta pusaka. Walaupun bini yang kebila zaman dulu dia menikah orang asli mana yang, atau yang kamu dia menikah orang bandar, tak kira. Anak dia, hak dia kena bagi. Ini dak. Ni ada hak mari mengadu ni. Dia kata, abang dia kata apa? Awak, saya ni anak hak sulung. Anak mak tua sekali. Awak ni hak kecil-kecil, tak kira. Pandamu. Tak kira. Dia kata, harta pusaka ni jangan mak kotak dia je bagi. Allah sendiri bagi dalam Quran. Siapa dia ambil harta ni, bermakna mung makan api neraka dalam perut. Tolonglah winasa. Kalau kita dengar ada adik-beradik
Yang ambil harta pusaka ayah dia, yang tidak bagi dengan cara adil, tolong nasihat sebelum api neraka masuk nyala dalam perut. Berat ayat Quran ini cukup dahsyat. Dan memang teruklah. Memang benar, memang berat. Bila kita dengar cerita-cerita, Allahu Akbar. Hei, dahsyat. Tak takut Tuhan. Dia tak ada iman dalam perut, tak usah duk memikir. Takut Tuhan, tak ada. Banyak yang Anas sebut di sini. Kenapa? Kerana Anas di kadang-kadang kita apa ni, orang panggil keluar air mata dengar pengaduan daripada ibu-ibu tunggal ni, anak-anak mereka telah dibuat sedemikian rupa. Berebut harta macam-macam ambil. Kadang-kadang hak rebut tu bukan tak ada harta dah, kaya dah dia, tapi tomok ni, syaitan masuk dalam perut ambil harta pokmu ni. Allahu Akbar. Berat tak berat? Sangat berat. Ayat yang pertama Tuhan kata apa? Orang ni makan api neraka dalam perut. Serta firman Allah Ta'ala juga, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. Surah Al-An'am ayat 152. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim. Dekat pun tak boleh, apa lagi nak ambil, kecuali dengan cara yang baik. Apa dia cara yang baik? Kita ni jaga anak yatim. Tuan jadi penjaga anak yatim. Maknanya ayah dia mati, kita pera dia. Ataupun yang berat lagi, sekali dengan mak mati, aksiden mati belaka. Jadi orang ni mak pun tak ada, ayah pun tak ada, maka penjaga harta anak yatim ni perlu bertanggungjawab, mengambil peranan yang besar, amanah kepada harta budak ni. Jadi adalah kita nak akan huraikan sikit cara-cara untuk kita menyelesaikan masalah. Tuhan kata apa? Kecuali dengan cara yang baik sehingga ia sampai dewasa. Bila budak ni besar, mampu berdikari, tidak kita tengok dia cerdik, maka kita serah balik harta. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih tentang ini, kita telah baca banyak kali dah dalam kitab kita ni. Di antara hadisnya iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Nabi kata apa? Jauhkan diri kamu daripada 7 perkara yang membinasakan. Salah satu daripadanya wa aklu malal yatim, makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim ini juga kes berat. Hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, kita tengok pada hadis yang ada ni. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Cerita ni cerita Nabi kita pergi Mi'raj. Cuma masalah cerita ni ada masalah sikit cerita ni. Masalahnya ulama kata dhaifun jiddan, sanadnya terlalu lemah. Hadis sahih sudah ada. 7 golongan yang membinasakan. Hadis ayat Quran sudah jelas. Kalau tak ada hadis ni pun cukup dah. Tapi ada hadis ni tulis itu dhaif jiddan. Dia kata apa? Waktu diceritakan Nabi kita sewaktu pergi Mi'raj, tiba-tiba aku berjumpa dengan orang yang menjaga beberapa orang lain. Orang ni duduk jaga orang lain sambil mengoyak-ngoyak mulut mereka. Sedang mereka yang lain itu telah datang dengan bawa batu daripada api neraka, lalu dilontarkan ke dalam mulut mereka sampai akhirnya keluar melalui dubur mereka. Jadi masuk api ni keluar dari dubur, wal'iyazbillah. Nabi pun tanya, siapa ni? Hei Jibril, siapa orang ni? Jibril kata, itulah orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara kejam. Dan sungguhnya mereka itu sama saja dengan masukkan api ke dalam perutnya. Jadi cerita ini tulis itu, hadis ini ditulis riwayat Muslim, tulis. Para muhakkik mengatakan ini salah cetak. Hadis riwayat Muslim, bukan dalam Muslim. Hadis ini tidak riwayat oleh Imam Muslim. Imam Ibnu Katsir telah nisbahkan pandangan ini dalam tafsirnya, dalam tafsir wala taqrabu malal yatim itu kepada Ibnu Abi Hatim. Dan sanadnya ada seorang rawi nama dia Abu Harun Al-Abdi, iaitulah wa minhum man kazzabahu. Maka ada orang kata Harun Abdi ni sangat-sangat pendusta dianya. Orang ni orang yang rawi yang pendusta, kazzab. Pada waktu itu kata ulama hadis ini dhaifun jiddan. Jadi kerana itulah anda tukar hadis ini dengan hadis 7 golongan yang membinasakan. Itu jelas hadis sahih. Hadis yang kedua ni juga Allahu Akbar, ada masalah banyak kita ni. Hadis yang kedua ni juga dhaif jiddan juga, telah disebut oleh ulama hadis ni dhaif. Iaitulah diriwayatkan Nabi kata Allah membangkitkan satu kaum dari kuburan mereka yang mengeluarkan api dari perut mereka bernyala-nyala.
dan api keluar dari mulut mereka. Sahabat tanya, siapa mereka itu? Maka jawabnya, itu orang itulah orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara kejam. Sama juga. Tengok apa ni, dan nota kaki bintang di bawah tu. Hadis ini termasuk dalam hadis mungkar yang tidak sahih. Jadi di sini juga ada yang kedua juga tidak sah. Seorang ulama tafsir namanya As-Suddi, dia tak ketika menafsirkan ayat ni, innal ladzina ya'kulun amwalal yatama ni, dia kata apa? Akan dibangkitkan orang yang makan harta anak yatim dengan kejam itu nanti pada hari kiamat dengan nyala api yang akan keluar dari mulut, telinga, hidung dan matanya. Allahu akbar. Habis dah, nyala habis. Dan semua orang tahu bahawa orang itu adalah orang yang makan harta anak yatim. Wal'iyazubillah. Orang yang makan harta anak yatim, hari kiamat esok nyala dia, keluar api semua sini. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada termakan harta anak yatim. Hari ini di akhir nanti kita bincang tentang harta anak yatim yang lebih dekat dengan kita. Kata para ulama, semua wali penjaga, wali maknanya penjaga, penjaga anak yatim, jika dia ni seorang yang fakir atau miskin, kita jaga anak yatim kita sendiri pun susah, sesak, miskin, bolehlah dia makan harta anak yatim itu dengan cara yang baik, sekadar imbalan jasa atas pemeliharaannya dan pengembangan hartanya. Jadi harta anak yatim ada, kita duk jaga siang malam budak ni, duk rumah kita ataupun duk rumah lain, tapi kita jaga harta dia, maka boleh kita ambil sekadar upah kita. Maknanya kita jaga kebun getah dia ni, berapa sehari kita tebas, berapa sehari kita ambil harta tu ya. Jangan duk ambil lebih-lebih. Ambil dengan baik. Boleh ambil dengan baik. Jika dia mengambil lebih dari itu, maka hukumnya berdosa lagi haram, sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa man kana ghaniyan falyasta'fif.